Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara cikgu? Boleh nampak cikgu punya skrin? Waalaikumsalam, Boleh. boleh. Salam cikgu. Oh, Waalaikumsalam cikgu. Cikgu Arif kata waalaikumsalam. okey. Terpulanglah kamu. Kita bukan di dalam kelas hitam saja, bukan dalam kelas cikgu saja ni. Alah, macam mana ni? Okey, seperti yang telah dijanjikan, seperti yang telah disebarluaskan, hari ini kita akan panitia matematik lah akan mengadakan teknik menjawab sebenarnya. Tapi untuk buat teknik menjawab ni sebenarnya dia perlukan masa yang agak panjang, dalam 3 jam lebih kurang ataupun mungkin lebih lagi kalau nak cover semua bab. Tapi untuk hari ini kita akan fokuskan kepada bab 5 terlebih dahulu, di bawah tajuk kekongruenan, pembesaran dan juga gabungan transformasi. So, sekiranya kamu berhajat nak membelik sama buku teks, bolehlah kamu ambil buku teks. So bolehlah kamu bersiap sedia kerana sekejap lagi kita akan mula. Suka untuk cikgu ingatkan bahawa setiap kali kelas cikgu, cikgu berlapang dada untuk menerima sebarang soalan yang berkaitan lah. So sekiranya tak sempat cikgu nak baca di ruangan chat, cikgu galakkan kamu untuk on mic dan juga terus bertanya. Sekiranya cikgu tak sempat menjawab, kita ada cikgu-cikgu lain di dalam ni. Cikgu Zamri insyaAllah akan ada sekejap lagi ataupun mungkin dia dah masuk. Cikgu Azlina pun ada, Cikgu Zuraida ada, Cikgu Zainal ada, semua ada. Cikgu Asyatu insyaAllah dia akan ada juga. Dan mungkin akan ada para pentadbir. Dan so cikgu harap kamu menjagalah tata tertib yang sepatutnya lah. Sepanjang kita Google Meet sebentar lagi. Sebelum cikgu melalut jauh, lebih elok cikgu rasa partisipan pun dah 102 orang. Lebih elok cikgu rasa kita mulakan majlis kita terlebih dahulu dengan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. So untuk hari ini kita akan teruskan dengan teknik menjawab. Programnya tajuknya berjatuh bangun kita bersama. Seperti mana yang kamu ketahui, cikgu memang ada saluran YouTube cikgu sendiri dan kita punya Google Meet hari ini telah pun direkod dan pastinya cikgu akan upload semula di dalam cikgu punya YouTube lah. So bolehlah nanti kemudian kamu akan jenguk melalui link yang akan cikgu sebarluaskan kepada guru subjek kamu dan guru subjek kamu akan sebarluaskan lah link untuk rakaman ini. So cikgu harap kamu semua telah pun bersedia. Cikgu nampak Cikgu Zamri ada kat situ. So hari ini kita akan teruskan dengan teknik menjawab seperti yang cikgu dah cakap. So untuk kali ini kita akan teruskan dengan bab yang kelima. Sebentar cikgu buka soalan. Kamu nak tanya boleh terus bertanya sebab cikgu lebih suka two-way communication. Sekiranya kamu nak bertanya, cikgu galakkan terus untuk kamu bertanya. So kalau ikutkan soalan ini diambil daripada kamu punya buku tuition rakyat Selangor. Kepada yang mungkin ada yang pernah buat. So cikgu terus jump ataupun lompat kepada soalan yang berbentuk SPM. So SPM kamu soalan dia nanti cikgu adalah juga bertanya kepada rakan-rakan menanda yang lain. Cikgu ada juga merujuk kepada mereka. So dia kata tak apa, guna terlebih dahulu soalan yang berbentuk lama sebab ini sebenarnya soalan yang ada di dalam silibus KBSM yang sebelum. So untuk KSSM kita tak tahu lagi bentuk dia macam mana. Bentuk yang secara rasminya, tetapi ketahuilah bahawa soalan dia cikgu yakin dia punya susunan soalan,
dia akan lebih kurang sama. So kamu kena tahu bahawa soalan ini melibatkan kertas 1 dan juga kertas 2. Kertas 1 ada 40 objektif, kertas 2 ada soalan section A, section B dan juga section C. Okay, kali ini ada bahagian A, B dan juga C. Seperti mana kamu punya kertas soalan modul pintas hari itulah yang kamu dah buat masa peperiksaan, masa ujian itu, masa latihan sport Okay, cikgu pun dah ingat lupa. So, untuk hari ini kita nak teruskan kepada bab ini, iaitu bab 5, kekongruenan, pembesaran dan juga gabungan transformasi. Okay, so cikgu nak kamu fokus betul-betul, cikgu harap kamu boleh dapatlah. Okay, kita nak pergi kepada soalan kamu yang pertama. Okay, cikgu zoom, tak nampak pula. Okay, so cikgu harap bolehlah kamu nampak, walaupun mungkin kurang jelas. Okay, so kita nak tengok yang pertama. Kita nak tengok yang pertama, dia suruh kamu, ganggu juga. Okay, banyak pula orang masuk. Sekejap, cikgu kena image. Okay, nyatakan koordinat image bagi titik 15. Okay, sekejap cikgu pilih dahulu. So dia suruh kamu nyatakan koordinat image. Okay, koordinat image bagi titik 15. So kalau kamu tanya cikgu, style cikgu tak baca sangat soalan, tapi untuk kamu bacalah. Okay, memandangkan cikgu orang kata dah tahu selok-belok, tapi untuk kamu cikgu galakkan kamu bacalah soalan. So kita bacalah bersama-sama kalau tidak. So transformasi T ialah translasi 3 negatif 2. So T ini adalah translasi 3 negatif 2. Transformasi R ialah pantulan pada garis Y sama dengan X. Okay, so kamu ada transformasi T, kamu ada transformasi R. So ini adalah di bawah tajuk gabungan transformasi 5/3. Kalau dalam buku teks kamu tu di bawah tajuk 5/3 lah, gabungan transformasi. So apa yang kamu nak kena buat, yang pertama sekali kita nak cari titik objek dahulu. So kalau kamu tengok kat sini, titik objek ni adalah 1, 5. So kamu kena tandakan koordinat 1, 5. Okay. So kita cikgu besarkan sikit. Okay, so kita nak tengok koordinat 1, 5 di mana. Okay, so koordinat kamu 1, 5 seharusnya duduk di sini. Okay, so 1, 5, so cikgu tulis terlebih dahulu. Okay, iaitu 1, 5. Okay, nampak pecah mungkin sebab kita dah zoom. Okay, so kita zoom out semula. Okay, so cikgu dah tulis koordinat 1, 5 dekat situ yang menandakan bahawa ini adalah kamu punya titik objek. Sebab dia suruh kamu cari koordinat image. Dia suruh kamu cari image berdasarkan titik 1, 5 di bawah transformasi T, single transformation ataupun transformasi yang satu jalan kira dekat sini, ataupun yang kedua melibatkan gabungan transformasi TR. So apa yang kebiasaannya cikgu akan buat, dan cikgu galakkan kamu buat, kita akan tulis terlebih dahulu. So soalan kamu yang pertama, so macam tu. Kalau tak berapa nampak bagi tahu So soalan kamu yang pertama, titik dia, objek dia adalah 1, 5. Okay, so 1, 5. So begitu juga dengan nombor 2. Okay, so kamu ada 1, 5 juga. Okay, sebab itulah kamu punya titik objek di sini. Okay, 1, 5. So kita akan buat anak panah. Okay, so anak panah dan juga kurungan. Okay, so yang kedua pun cikgu akan letak anak panah juga. Okay, cuma kali ni untuk yang soalan nombor 2 Roman ini, dia akan ada 2 kurungan. Dia macam tu. Okay, kenapa dia memiliki 2 kurungan? Sebab dia adalah soalan gabungan transformasi dekat sini. Berbanding dengan yang atas ni, dia hanyalah single ataupun satu. So kamu ada T saja untuk soalan nombor 1. So cikgu tulis T. Okay, manakala untuk yang nombor 2 ini dia adalah TR. So kamu kena tahu bahawa apabila diberi kepada kamu gabungan transformasi TR, kita akan dahulukan huruf yang belakang. Okay, so huruf yang belakang iaitu R, kemudian kamu ada T. So dia macam tu. So cikgu lebih suka untuk isi sedikit maklumat yang ada, 3 negatif 2 untuk T, kerana T kamu adalah translasi 3 negatif 2.
Kemudian dekat sini pun kita tulis sedikit 3 negatif 2. Okey, so macam tu. So R kamu ialah pantulan pada garis Y sama dengan X. So pantulan. Sekiranya nak tanya, boleh on mic dan juga terus tanya sebab cikgu mungkin tak sempat nak tengok ruangan chatting. Okey, di depan cikgu ada 2 skrin sebenarnya. Okay, so kamu ada macam ni. Okey, so apa yang kita nak kena buat? Kamu tahu bahawa T ini adalah translasi. Translasi ni cikgu lebih suka guna proses tambah sahaja. Okay, maaf kalau tulisan buruk sikit. So dekat sini pun tambah. So apa yang sebenarnya kita nak tambah? So T kamu ini adalah translasi. So ini adalah X. So yang atas ni juga adalah X. Sama. Okay, so 1 ditambahkan dengan 3. So kamu akan dapat nilai 4. Selesai. So tak perlu kamu nak conteng di dalam kamu punya graf. Okey, tak perlu kamu nak conteng di dalam kamu punya satah. Okey, so 1 tambah dengan 3, so dapatlah nilai 4. Cikgu dapat baca katanya ada lag dekat situ. So far cikgu rasa tak ada lag. So untuk yang kedua adalah Y. So Y, so bawah ni pun Y jugalah. Okey, so 5 tambah dengan negatif 2, bermaksud 5 tolak 2. So kamu akan ada 3. So selesai sudah kamu punya jawapan koordinat yang pertama. Tanpa kita guna grid langsung ataupun tanpa kita guna satah kartes langsung. Okay? Cukup dengan kamu guna simbol tambah yang mewakili translasi. So kalau kamu nak guna grid ataupun satah, gunalah. Okay? Tapi cikgu lebih suka untuk tidak menconteng terlalu banyak sebab mungkin kita nak guna untuk soalan yang lain. Okay? So yang boleh kita skip menggunakan kaedah yang lebih mudah, kita terus guna. So untuk T kamu ialah translasi. T kamu ni datang daripada sini, translasi. So translasi ialah proses tambah. Okay, so mana nak tambah? 1 untuk X tambah dengan 3 untuk X dekat sini. 1 tambah 3, 4. Selesai. So untuk yang kelima, yang nombor 5 ni, 5 ini adalah Y. So 5 tambah dengan Y di bawah, negatif 2. Iaitu jawapannya 3. Selesai. Okay, so soalan yang pertama, satu Roman telah pun selesai. So kita nak buat yang kedua. Okey, yang kedua ini dia dimulakan dengan objek yang sama, 1, 5. Tetapi dia punya kali ini adalah pantulan pada Y sama dengan X. So macam mana kamu nak lukis? Okay, cikgu ada 2 cara, sama ada kamu nak menghafal ataupun nak melukis. Kita tengok kaedah lukisan terlebih dahulu. So kita nak lukis garisan ni. Y sama dengan X ni kita nak lukis. So kalau ikutkan macam mana kita nak lukis, kita akan zoom sedikit. Okey, so kita nak lukis macam mana? Kalau ikutkan, kalau kamu tanya cikgu macam mana kita nak lukis, kalau ikutkan koordinat kamu, sebenarnya dia akan lalu 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. So dia akan lalu macam tu lah. Okay, so kalau kamu nak lukis, sebab kita dah biasa bermain dengan koordinat Y sama dengan X. So dia adalah garisan condong sebenarnya. Okay, Y sama dengan X ni sebenarnya adalah garisan condong. Okay, yang mana dia akan lalu, so cikgu tulis dahulu, dia akan lalu koordinat X1, Y juga 1. So apabila X kamu 2, Y juga adalah 2. So apabila X kamu 3, so dia akan lalu Y juga 3. Dan garisan ini boleh dipanjangkan sampai bawah. Dia bukan stop setakat itu sahaja. Okey, dia seharusnya macam tu lah. So dia macam tu. So kamu ada garisan Y sama dengan X. So dekat situlah so garisannya. Ataupun kamu mungkin tak nak lukis, kamu nak menghafal. Boleh juga. Okey, kamu nak menghafal boleh juga. Ketahuilah bahawa apabila garisan kamu Y sama dengan X ini, dia adalah garisan condong. Okey, so dia adalah garisan condong. Tak nak, sekarang ni cikgu ajar untuk tak nak lukis lah. Okey, so dia adalah garisan condong. Dan yang kedua, dia akan menterbalikkan. So dia akan terbalikkan. Okey, susah juga ni. So dia akan terbalikkan koordinat. So dia macam tu. So apa maksud cikgu dia akan terbalikkan koordinat? Koordinat asal kamu dekat sini adalah 1, 5. Okay, koordinat asal kamu dekat sini adalah 1, 5. So dia akan terbalikkan koordinat, bermaksud dia akan jadi 5, 1. Selesai. Okay, kalau kamu tak nak guna kaedah
lukisan lah. Kalau kamu nak tengok adakah betul dia berada di 51, kita tengok balik kepada gambar. Okey, so kita tengok balik kepada gambar dan kamu tengoklah sendiri. Sekejap. Kamu tengoklah sendiri bahawa garisan ini ataupun kamu punya objek dekat sini iaitu 15. So kita nak mendekati garisan paksi pantulan. So dekat sini dia akan ada satu kotak, so dua kotak. So dia macam tu. Dan kemudian dia akan teruskan pantulan dengan kaedah dua kotak juga. Okay, so kamu kena bergerak secara sengit lah. Okay, memandangkan garisan Y sama dengan X kamu ni adalah condong. So kita akan bergerak melalui kotak yang bersesuaian. So dekat sini kamu ada dua kotak dekat sini. So dia akan pantul juga dengan jarak yang sama, dua kotak. So dekat sini dia dah berhenti pada koordinat iaitu 5. Okey, so 5 dan juga 1 lah. Okey, so adakah ianya sama dengan teknik yang kamu telah hafal tadi? So kalau ikutkan seharusnya sama sahaja. Okey, seharusnya sama. Sebab untuk garisan Y sama dengan X, cikgu sebenarnya hafal juga. So hafal saja. Kita akan terbalikkan koordinat. So di sini kita akan terbalikkan koordinat daripada mana? Terbalikkanlah koordinat daripada objek. Okey, so kita terbalikkan koordinat objek. So kita dapat 51. Selesai. Okey, dan kita akan teruskan dengan translasi. Translasi hanyalah proses tambah. So kalau ikutkan kita akan tambahlah. Okey, so X kamu adalah 5, X kamu dekat sini adalah 3. So 5 tambah 3 ialah 8. Okey, so 5 dekat sini tambah dengan 3 dekat sini, so ini adalah 8. So 1 tambah dengan negatif 2 iaitu nilai Y dekat sini. So Y kamu dekat sini pun Y, so bermaksud 1 tambah dengan negatif 2. Okey, 1 tambah dengan negatif 2 kamu akan dapat negatif 1. Okey. So kamu dah ada 3 markah dekat situ sebab telah diperuntukkan kepada kamu 3 markah. Okey, so ini adalah 1 markah. Okey, so kalau dekat sini jawapan akhir kamu terus kamu tulis 8 negatif 1, layak diberi 2 markah terus. Okey, so layak diberi 2 markah terus. Sekiranya kamu tak buat macam ni lah, mungkin ada murid dia tak nak tunjuk dia punya jalan kira. So kalau ikutkan ni jalan kira. So, dia terus buat dan dia terus dapat jawapan 8 negatif 1, dia terus tulis jawapan 2 Roman, jawapan dia adalah 8 negatif 1. Juga diterima sebagai 2 markah terus. Cuma satu saja nasihat cikgu, suka juga untuk cikgu tekankan bahawa sekiranya 8 negatif 1 kamu ni nilai dia salah, kamu tak buat jalan kira ni, so jalan kira kamu tak tunjuk, so jawapan kamu katakanlah kamu terbuat 8 kosong. So kamu terbuat 80. So kamu tulis 80. Bermaksud kamu akan hilang secara terus 2 markah. Sekiranya kamu buat dekat sini 80, sebelum itu masih ada 51, kamu masih boleh diberi 1 markah. So dia macam itulah. So cikgu galakkan untuk kamu tunjuk jalan kira ini dengan penuh. Kalau kamu rasa nak conteng grid ataupun satah ni pun dipersilakan. Walaupun untuk A kamu ni tiada satah yang diberikan, ketahuilah bahawa untuk soalan A ni kalau tiada satah kamu boleh pinjam daripada satah untuk soalan B di bawah. So cikgu harap clear dekat situ. Ada apa-apa nak tanya ke? Boleh? Ataupun cikgu berseorangan? Faham cikgu. Okey, so kalau ikutkan 3 markah kamu, itu sahaja. Okey, so cikgu harap bolehlah kamu faham dari situ. Kita nak teruskan, ini adalah soalan A. So kita akan teruskan dengan soalan B lah. So B1. So kalau kamu nak tengok soalan datangnya daripada mana, soalan tuition rakyat Selangor lah. Tuition rakyat Selangor, soalan nombor 4, muka surat 101. So kita akan teruskan dengan B. Okey, so kita akan teruskan dengan B. Sekejap. Oh, yang ni dah ada jawapan. Kita buka yang tiada jawapan. Okey, so kita buatlah bersama-sama untuk soalan B. So tadi adalah soalan A.
So kali ini kita akan teruskan dengan soalan B. So soalan B kamu, dia suruh kamu menghuraikan. Okey, kebiasaannya soalan untuk sebelum ni lah, bab ini namanya penjelmaan. Sekarang ni dah nama lain, kekongruenan, pembesaran dan juga gabungan transformasi. Okey, so kalau ikutkan sebelum ini memang untuk B1 ni adalah soalan huraian. Ataupun kamu sendiri boleh baca daripada arahan dia lah. Okey, daripada soalan. Huraikan selengkapnya. Okey. So apa yang kita nak kena buat? Kita nak kena huraikan X dan juga Y ini apa. So kamu kena tahu bahawa kamu ada kamu ada 4 kesemua sekali. Okey, kamu ada 3 kongruen, iaitu kamu ada pantulan, kamu ada translasi dan juga kamu ada putaran. 3 bentuk kongruen dan juga kamu ada 1 bentuk keserupaan, iaitu pembesaran. Okey. So kamu kena belik buku teks lah. Okey. So untuk hari ni kita nak tengok soalan sahaja. So kita tengok soalan kamu, dia suruh kamu, diberi kepada kamu LRSTU ialah image. Okey. So LRSTU ialah image. So kita tengok betul-betul di manakah image. Sekejap, ada orang nak masuk. Okay, LRSTU, so yang besar ni rupa-rupanya LRST dan juga U ialah image. Cikgu label lah sebagai image. Okay, so image bagi poligon FGHJK. So FGHJK ini ialah objek lah. Okay, so dia macam tu. So kalau ikutkan dekat sini, dia sebut LRSTU ialah image. So bermaksud LRSTU ini adalah image, so yang disebut kemudian itu ialah objek. So itu ialah pastilah. Okey, so di bawah gabungan transformasi YX, so di sinilah yang kita nak tengok. So kamu ada Y, so kamu ada X. So dia ada macam tu, ada Y1, ada X1. Ketahuilah bahawa ini adalah soalan gabungan transformasi, dan apabila melibatkan gabungan transformasi, kita akan ambil soalan belakang dahulu ataupun huruf belakang dahulu. Okay? Dan kemudian diikuti dengan huruf depan. So memang itu adalah syarat dia lah. Okay? Kena patuhlah dengan syarat. Sebab cikgu risau nanti dia bermasalah. Okay? So kita nak tengok adakah betul dia ini akan mengalami putaran. Seperti yang cikgu nampak di ruangan chat dekat situ. Alamat dia biasalah tu. Okay? So dekat sini kita tengok X. Okay, so X kamu sebelum daripada objek, daripada objek nak menjadi image yang telah dibesarkan ini, so dia akan mengalami apa? So kita akan tengok objek, dia pastinya ada, cikgu suka kenal sebagai objek sementara dekat sini ataupun image sementara. So dia macam tu, sebab kamu ada 3 gambar dekat sini. Okay, kamu ada 3 gambar, tetapi yang dia sebut kepada kamu hanyalah objek dan juga image. So ini adalah image sementara. So daripada objek nak menjadi image sementara dahulu sebelum menjadi image akhir. So kalau ikutkan yang pertama ialah putaran. So betul lah rakan-rakan kamu sebut tadi, ianya yang pertama ialah putaran. Daripada objek nak menjadi image sementara dekat sini, pastinya gambar ini telah pun diputarkan. So putaran kamu kalau ikutkan berapa darjah, kemudian kita tengok. Dan daripada image sementara sebelum dia menjadi image akhir. So ini adalah boleh nampak secara zahir, ini adalah pembesaran. Okey, so manakan kamu dah nampak putaran, kamu dah nampak pembesaran, tidak selamatlah lagi. Okey, sebab cikgu risau nanti kamu tertukar. Kita akan ambil huruf belakang dahulu, barulah huruf depan. So huruf belakang kamu buat yang pertama adalah objek kepada image sementara putaran terlebih dahulu. So image sementara kepada image akhir, ianya ialah pembesaran. So putaran, kalau kamu tengok apakah yang berlaku, adakah dia 180 darjah ataupun 90 darjah. Kebiasaannya putaran kamu ialah 90 darjah. So kali ini mungkin kamu tengok, cikgu tunjuklah cara yang mungkin lebih senang kita nak tengok. So kalau kamu tengok H dekat sini, titik yang sepadan ialah N. Okay, so H kamu ataupun garis GH boleh juga. Okay, kalau kamu tak nak tengok titik yang sepadan, kita tengok garis GH. So garis GH, garisan yang sepadan untuk image sementara adalah garisan
NM. So kalau kamu tengok ini adalah garisan ataupun garis lurus yang mendata. So kali ini garisan kamu ini dia setelah diputarkan juga menjadi garisan mendata. So apabila mendata menjadi garisan yang mendata, ketahuilah bahawa ini ialah putaran 180 darjah. Itu sahaja. Okey, so kalau ini adalah garisan mendata dan setelah diputarkan dia masih lagi menjadi garisan yang mendata. So kamu kena tengoklah betul-betul. Okey, supaya tidak terkeliru dengan garisan yang sepadan. Okey, so ini adalah putaran 180 darjah pada pusat. Pada pusat pun boleh, pada titik pun boleh. Okey, so pusat putaran, kita nak cari pusat putaran. So macam mana kita nak cari pusat putaran? Sekejap lagi cikgu akan tunjuk. Kita akan gunakan teknik COI, Center, Object dan juga Image. So kita nak tengok pembesaran terlebih dahulu. Okey. So pembesaran kamu ini dengan faktor skala. So kalau ikutkan ayat kamu ni kena lengkap So kena lengkap. So kalau tidak, cikgu takut nanti ada kehilangan markah. Okey. Jangan salah eja perkataan skala. Ada murid dia tambah skalar, ada huruf R di belakang. Kalau ikutkan salah. Okey. Ataupun mungkin dia tulis skala sahaja, perkataan skala sahaja. So dia menyebabkan kamu punya faktor skala jadi salah. Okey, pembesaran je nanti yang betul nanti. So begitu juga dengan perkataan putaran dan juga pembesaran. Janganlah sesekali kamu tulis diputarkan. Okey, janganlah kamu tulis diputarkan walaupun kamu tahu gambar ini telah pun diputarkan. So dia masih lagi menggunakan perkataan putaran. Begitu juga dengan pembesaran. Janganlah kamu tulis dibesarkan, nanti salah. Okey, walaupun diputarkan kamu dekat sini salah, so dia akan efek yang belakang ni semua habis. So sia-sia kamu punya markah. Okey, so kalau ikutkan pastikan ejaan juga perlu dipastikan benar. Okey, perlu ejaan itu perlu betul. Okey, tepat ejaannya. So pembesaran dengan faktor skala, okey, kita nak tengok di antara image sementara. Okey, image sementara kamu dekat sini dan juga image akhir dekat sini, dia mengalami proses pembesaran. So untuk faktor skala, dia ada satu rumus iaitu K sama dengan image per objek. Yang cikgu biasa pakailah. Okey, so K sama dengan image per objek. So image ini kalau ikutkan kita akan ambil daripada image dekat sini. So objek yang dekat sini kita ambil daripada image sementara lah. Okay, sebab kita punya soalan bergantung kepada image sementara dan juga image. So yang cikgu kenal sebagai objek. Samalah tu. Okay, so apa yang kamu nak kena buat, kita nak tengok sisi yang sepadan. Kalau kamu tengok NM kamu dekat sini, untuk image sementara ataupun kita kenal sebagai objek dekat sini. Okay, untuk konteks K. So dekat sini kamu ada 1, 2, 3. Kamu ada 3 kotak dekat situ. MN kamu ada 3 kotak, bermaksud dekat sini 3. Okey. So yang atas ni kamu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kamu ada 9 kotak. Okey, cikgu ambil sisi yang sepadan. Sisi yang sepadan di antara objek ataupun image sementara dan juga sisi yang sepadan di antara image akhir. Okey, so kamu ada 9 per dengan 3. So 9 per dengan 3, ianya ialah 3 lah. Okey, so kamu dah dapat faktor skalanya ialah 3 pada pusat. Okey, pusat pembesaran. Okey, so pusat pembesaran kamu nak kena tengok baik-baik. Kalau kamu tengok dekat sini L, kita besarkan sikit gambar. Okey, so kalau kamu tengok dekat sini kamu punya pusat pembesaran. Kalau ikutkan kamu punya garisan ini, so Q kamu tengok Q. Q ini kita besarkan menjadi U. Kalau kamu tengok P ini, sekiranya kita besarkan menjadi huruf T. So N ini kita besarkan menjadi huruf S. So untuk M ini kita besarkan menjadi huruf R. Berbanding L. L kamu sebenarnya tidak pun berganjak. So L kamu ni sebenarnya tidak berganjak sebab L kamu ni dia bila dibesarkan tetap juga berada di koordinat yang sama. M dia jadi R, N dia jadi S, so P dia jadi T, Q dia jadi U,
So L kamu ini tidak berganjak. So sebenarnya titik yang tidak berganjak itulah pusat putaran.